Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, saya Muhammad Akmal Hafiz dan rakan saya Ahmad Zarfan daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang perkembangan pendidikan dan kewujudan sekolah pelbagai aliran. Sebelum kita melihat dengan lebih jauh, kita akan lihat dulu beberapa soalan yang harus dibincangkan dan kami akan bentangkan tentang sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat 3 soalan iaitu bagaimanakah perkembangan yang berlaku di dalam sistem pendidikan di Malaysia? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia? Dan akhir sekali, mengapakah pembangunan itu berlaku sedemikian rupa? Jadi, kita akan pergi kepada bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia berlaku. Jadi, mari kita lihat mengenai bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan Malaysia berlaku. Jadi, seperti mana yang kita tahu, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbagi kepada 2 bahagian iaitu yang pertama, zaman pra-merdeka iaitu zaman sebelum merdeka dan yang kedua iaitu zaman pasca merdeka iaitu zaman selepasnya kita mencapai kemerdekaan. Untuk perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ini terdapat 5 fasa iaitu fasa yang pertama iaitu zaman pra-merdeka iaitu zaman sebelum kita mencapai merdeka. Dan pada zaman selepas kita mencapai merdeka, terdapat 4 fasa iaitu zaman pasca merdeka, zaman dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara dan dasar wawasan negara. Jadi, kita akan mulakan dengan zaman pra-merdeka iaitu zaman sebelum 1957. Seperti mana yang kita tahu, tanah Melayu pernah dijajah oleh 2 buah negara seperti negara Britain dan negara Jepun. Jadi, saya akan mulakan dengan zaman penjajahan British dahulu. Jadi pihak British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah atau dipanggil divide and rule terhadap penduduk di tanah Melayu. Jadi, hal ini telah menyebabkan penduduk terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India telah berpisah dan tidak mempunyai sistem pendidikan yang sama rata. Hal ini telah melahirkan sebuah sistem pendidikan baru yang dinamakan sebagai sekolah vernacular. Jadi, pada masa tersebut, terdapat beberapa jenis sekolah vernacular yang telah ditubuhkan di tanah Melayu ini. Antaranya ialah pendidikan vernacular Cina, pendidikan vernacular Tamil, pendidikan kaum Melayu dan juga pendidikan Inggeris. Jadi, mari kita lihat dengan lebih mendalam. Jadi, untuk yang pertama, mari kita lihat tentang pendidikan vernacular Cina. Pendidikan vernacular Cina telah melaksanakan kurikulum yang berdasarkan kepada negara Cina. Hal ini dimaksudkan dengan segala sistem pendidikan yang mereka adakan di tanah Melayu ini adalah berdasarkan dan asalnya daripada negara China. Selain itu, buku-buku teks dan guru-guru juga berasal dari negara China. Untuk pendidikan vernacular Cina, mereka telah menegaskan dalam bidang 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Pendidikan vernacular Cina juga tidak lupakan untuk menegaskan tentang pendidikan dari segi aspek lukisan, bahasa Inggeris, ilmu alam, kraftangan dan pengetahuan am. Seterusnya, kita pergi pula kepada pendidikan vernacular Tamil. Jadi, pendidikan vernacular Tamil ini telah menggunakan kurikulum
yang disesuaikan mengikut negara India. Guru-guru dan buku teks juga telah dibawa masuk dari negara India. Kurikulum dalam pendidikan vernakular Tamil ini telah menegaskan dalam kemahiran asas 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis karangan. Pendidikan vernakular Tamil juga tidak melupakan untuk memberi pendidikan dari segi aspek ilmu alam dan kebersihan diri. Dan akhir sekali, untuk pendidikan vernakular Tamil, ia hanyalah terhad kepada peringkat rendah sahaja. Seterusnya, pendidikan kaum Melayu. Pendidikan kaum Melayu telah dilaksanakan oleh pihak British dengan menggunakan prinsip white man's burden, iaitu orang British telah menganggap orang Melayu sebagai beban kepada orang putih. Oleh hal yang demikian, pihak British telah mengasingkan struktur pendidikan kepada dua lapis, iaitu golongan bangsawan dan rakyat biasa. Jadi, untuk golongan bangsawan ini, sekolah aliran Inggeris telah dilaksanakan dan ditubuhkan di Kuala Lumpur, iaitu Malay College. Untuk sekolah golongan bangsawan, mereka hanya memilih golongan bangsawan untuk masuk ke dalam sekolah aliran Inggeris. Yang kedua ialah golongan rakyat biasa. Golongan rakyat biasa ini hanyalah pada peringkat asas sahaja dan sekadar lepasan petani dan nelayan. Hal ini telah menunjukkan bahawa pihak British sekadar memberi pendidikan kepada orang Melayu untuk memenuhi keperluan orang British. Dan akhir sekali, pendidikan Inggeris. Pendidikan Inggeris telah menggunakan kurikulum yang mencontohi grammar schools di Great Britain. Pendidikan Inggeris telah menghasilkan pegawai-pegawai takbir rendah di kalangan penduduk tanah Melayu. Pendidikan Inggeris ini telah diadakan pada peringkat rendah dan menengah. Pendidikan Inggeris juga bersifat majmuk, di mana ia terdiri daripada Melayu, India dan Cina. Jadi, British telah melakukan pendidikan Inggeris hanyalah sekadar memberi pendidikan semata-mata untuk memenuhi keperluan mereka. Kurikulum mereka juga terdiri daripada isi kandungan, buku teks, bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan latihan yang mereka berikan kepada penduduk tanah Melayu adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai yang berkelas rendah. Seterusnya, kita pergi kepada pula pendidikan zaman Jepun pada tahun 1941 sehingga 1945. Jadi, pendidikan zaman Jepun telah menggunakan kurikulum yang berdasarkan kepada sistem pembentukan akhlak dan disiplin taat setia kepada Maharaja Jepun. Mereka sangat taat kepada Maharaja, dengan itu mereka pendidik penduduk tanah Melayu untuk taat kepada Maharaja mereka. Jadi seterusnya, pendidikan zaman Jepun telah menutup sekolah Cina dan Inggeris dan digantikan dengan sekolah Nippon Go. Pada pendidikan zaman Jepun, lagu kebangsaan negara Jepun iaitu Kimi ga Yo dinyanyikan pada setiap pagi di sekolah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara Jepun dan menunjukkan taat setia kepada Maharaja Jepun. Layanan baik telah diberikan kepada Melayu dan India dan kurang kepada kaum Cina ekoran Perang Jepun-China. Dan bahasa Jepun telah digunakan di sekolah-sekolah vernakular Melayu dan Tamil. Kurikulum pendidikan zaman Jepun telah berdasarkan atau berorientasikan daripada negara Jepun dan akhir sekali,
ruangan bahasa Jepun telah diwujudkan dalam surat khabar tempatan. Jadi, mari kita beralih pula kepada zaman pasca merdeka, iaitu pada tahun 1957 sehingga 1970, iaitu sistem pelajaran kebangsaan. Pada tahun 1957, kita dapat lihat Ordinan Pelajaran 1957. Ordinan pelajaran tersebut telah digubal berdasarkan perakuan laporan Razak, iaitu pada tahun 1956. Ordinan pelajaran telah mengutamakan perpaduan dan menjadi teras kepada dasar pendidikan kebangsaan. Seterusnya kita lihat pula pada tahun 1961. Akta Pelajaran 1961 telah membawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan. Akta Pelajaran juga telah menggunakan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Pada tahun 1962 pula, Dasar Pendemokrasian Pendidikan telah dilaksanakan supaya pendidikan percuma untuk semua pelajar dan pendidikan universal selama 9 tahun. Pada tahun 1964, peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah telah dihapuskan dan peringkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah kerana penduduk Tanah Melayu telah mengambil berat dalam sistem pendidikan. Dan akhir sekali, iaitu Perubahan Dasar 1992. Perubahan dasar ini telah membawa kepada pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zarfan bin Muhammad Sagir. Zaman dasar ekonomi baru iaitu sekitar tahun 1971 sehingga 1990. Dasar ekonomi baru merupakan satu program sosioekonomi yang diperkenalkan di dalam rancangan Malaysia yang kedua oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak. Rentetan daripada peristiwa 13 Mei, Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan bagi menghapuskan jurang perbezaan ekonomi antara kaum serta mengurangkan kadar kemiskinan di dalam negara. Secara mudahnya, Dasar Ekonomi Baru ini diperkenalkan bagi mewujudkan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi negara setelah mencapai kemerdekaan di dalam konteks pendidikan. Terdapat beberapa usaha yang telah dijalankan bagi merealisasikan matlamat dasar ekonomi baru tersebut. Matlamat dasar ekonomi baru yang pertama ialah perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan dan yang kedua ialah semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan negara. Perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan, kerajaan telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ialah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah iaitu pada tahun 1982, manakala di Sarawak pula dilaksanakan pada tahun 1990. Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan di sekolah-sekolah kebangsaan. Namun begitu, sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan selaras dengan ajaran 1991. Seterusnya, pengenalan mata pelajaran sivik bagi membentuk seorang warga negara yang mengetahui hak bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran sivik di dalam silibus pendidikan supaya dapat menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat negara dan global. Dan akhir sekali, penekanan pendidikan sains dan teknikal. Pendidikan sains dan teknikal diberi lebih penekanan terutamanya pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja yang mahir dan cekap. Semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan negara pada tahun 1979. Pelaksanaan dasar pendidikan negara disemak semula.
Hasil daripada semakan tersebut, Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 telah menggariskan cadangan, pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan negara. Antara pendekatan tersebut ialah meningkatkan lagi peluang pendidikan warga negara. Pada tahun 1980, kerajaan telah berusaha meningkatkan lagi peluang pendidikan untuk warga negara dengan menambah kemudahan fizikal dan infrastruktur terutamanya di luar bandar dan seterusnya falsafah pendidikan kebangsaan digubal. Iaitu pada tahun 1988 falsafah pendidikan kebangsaan digubal bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelek. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perkembangan pendidikan pada zaman dasar pembangunan negara, iaitu pada tahun 1991 hingga tahun 2000, dasar pembangunan negara akan terus mengekalkan asas kepada ekonomi baru, iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan kembali masyarakat. Dasar pembangunan negara juga memberi penekanan pada pembangunan yang seimbang berasaskan prinsip pertubuhan dan pengagihan yang saksama bagi mewujudkan masyarakat lebih bersatu padu dan adil. Dasar pendidikan telah dikukuhkan lagi pada tahun tersebut. Asas perundungan bagi pelaksanaan dan pendidikan telah digubal, iaitu Akta Pendidikan 1996, Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan Akta Majlis Pendidikan Tinggi 1996. Perubahan pesat yang berlaku dan sistem pendidikan ialah perkembangan ICT dalam pendidikan. Graduan guru-guru juga telah dinaik taraf daripada sijil kepada diploma. Maktab Perguruan Sultan Idris ditukar nama kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI. Dan sekolah menengah vocational juga telah dinaik taraf kepada sekolah menengah teknik. Seterusnya, dasar wawasan negara iaitu pada tahun 2000 hingga 2020. Objektif utama dasar wawasan negara adalah untuk mencapai perpaduan nasional. Dasar wawasan negara berpandu kepada cabaran strategi wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju kepada Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Pada tahun 2003, bayaran insentif subjek pendidikan telah diperkenalkan dan pada tahun tersebut juga pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik turut diperkenalkan. Ketiga, penambahbaikan dan pemantapan pendidikan atau pendidikan 1996. Pada tahun 2005, program JCAF telah diperkenal dan diperluas untuk pelajar memahami bahasa Arab dan sebagainya. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPTM ditubuhkan bagi membangunkan pendidikan di Malaysia. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan faktor mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Di antara faktor yang mempengaruhi ialah faktor politik. Semasa penjajahan British telah mewujudkan satu dasar iaitu dasar pecah dan perintah atau dikenali sebagai divide and rule. Kewujudan dasar ini telah menyebabkan tubuhnya sekolah vernacular, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Antara sekolah yang wujud pada masa itu ialah sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Inggeris dan sekolah agama. Setiap sekolah ini mempunyai objektif yang berbeza dalam sistem pendidikan mereka. Sebagai contoh, sistem pendidikan di sekolah Melayu adalah bertujuan untuk mengekalkan aktiviti ekonomi di dalam keluarga sendiri seperti bertani, bersawah atau menjadi seorang nelayan. Manakala sistem pembelajaran di sekolah Cina adalah bertujuan untuk membasmi buta huruf dan sekolah Tamil adalah untuk menerapkan unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindi serta bahasa pertuturan mereka. Setiap sekolah ini mempunyai objektif yang berbeza yang menyebabkan sistem pendidikan pada masa itu bersifat kabur dan sukar untuk diperkembangkan serta memperpecah belahkan rakyat di tanah Melayu pada masa itu.
Seterusnya, faktor yang kedua ialah faktor kesedaran rakyat. Sebelum mencapai kemerdekaan oleh orang Melayu, telah mempunyai kesedaran untuk memerdekakan tanah Melayu melalui sistem pendidikan. Oleh itu, beberapa jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu. Antaranya ialah Laporan Barnes 1951 yang bertujuan untuk menyimak dan memperbaiki keadaan pendidikan bagi kaum Melayu. Yang kedua, Laporan Feng Wu 1951 bertujuan untuk membina sistem pendidikan bagi kaum Cina. Yang ketiga ialah Ordinans Pelajaran 1952 bertujuan untuk menjadikan sekolah kebangsaan sebagai satu corak dalam sistem pendidikan. Yang terakhir sekali adalah Laporan Razak 1956 yang bertujuan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pendidikan. Keadaan ini telah membantu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia pada masa itu ke satu arah yang lebih baik. Faktor yang seterusnya ialah Laporan Rahmat Talib 1960 telah diubah sesuai daripada Laporan Razak 1956. Terdapat beberapa panduan yang telah diwujudkan di dalam ini. Antaranya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, menggunakan sistem kurikulum yang selari dan selaras, serta yang terakhir sekali menggunakan sistem peperiksaan yang sama bagi setiap peringkat sekolah di tanah Melayu. Tindakan ini telah menyebabkan wujudnya satu sistem pendidikan yang sesuai dengan semua kaum di tanah Melayu, di mana keadaan ini telah menunjukkan bahawa sistem pendidikan pada masa itu telah menyatukan rakyat berbilang kaum serta mewujudkan satu ikatan perpaduan yang kuat dan kukuh sesama rakyat di tanah Melayu. Faktor yang keempat ialah usaha kerajaan dalam melahirkan warga negara yang seimbang. Dasar ekonomi baru diwujudkan adalah bertujuan untuk mengimbangkan pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, negara Malaysia tidak harus menumpukan kepada perkembangan ekonomi sahaja dan sepatutnya harus berkembang dalam pelbagai aspek dan dimensi, antaranya dari segi ekonomi, politik, sosial, rohani dan sebagainya, untuk menjadi seorang modal insan yang berguna dalam pembangunan negara, dan ini dapat merealisasikan melalui sistem pendidikan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ialah cabaran pemasa. Pada zaman moden ini juga boleh dikenali sebagai era milenium, di mana negara Malaysia akan berhadapan dengan cabaran yang merentasi sepadan geografi dan sosiologi. Selain itu, kita juga akan berhadapan dengan cabaran globalisasi, liberalisasi pengantarbangsaan serta perkembangan yang pesat di dalam bidang sains dan teknologi, di mana keadaan ini menunjukkan bahawa negara Malaysia bukan sahaja berhadapan dengan cabaran di dalam negara, malah cabaran di seluruh dunia. Oleh itu, kerajaan telah membuat pengubahsuaian terhadap pendidikan yang bercirikan global, iaitu global campur dengan lokal, di mana seseorang individu tersebut boleh berfikir secara global dan dilakukan secara lokal. Sistem pendidikan seperti ini membantu melahirkan rakyat yang berupaya untuk merancang masa depan, berkeupayaan untuk menghadapi cabaran baharu serta berkemampuan untuk membuat sesuatu pilihan secara bijak, tepat dan sesuai mengikut cabaran semasa. Seterusnya, kita teruskan soalan kita yang terakhir, iaitu mengapakah sebab-sebab pembangunan itu berlaku sedemikian rupa. Jadi, dekat sini saya akan memberitahu beberapa sebab-sebab pembangunan itu berlaku sedemikian rupa. Yang pertama, iaitu campur tangan British dan mubalik Kristian. Pada ketika dahulu, penduduk tanah Melayu telah mendapat pendidikan secara tradisional dan ilmu sara diri.
Ilmu sara diri terdiri daripada menangkap ikan, berburu, mempelajari agama dan sebagainya. Oleh itu, ketika British dan Mubalik Kristian telah membawa sistem pendidikan mereka, mereka telah membuat perubahan ke arah yang lebih formal dan menerapkan ilmu 3M kepada penduduk tanah Melayu, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, campur tangan British dan Mubalik Kristian juga telah mewujudkan sekolah yang mempunyai pelbagai aliran. Mubalik Kristian telah membina sekolah vernakular pertama pada tahun 1815 dan sebuah sekolah Inggeris iaitu Penang Free School pada tahun 1816. Untuk sebab kedua adalah keinginan untuk memerdekakan tanah Melayu. Disebabkan kesedaran penduduk tanah Melayu untuk memerdekakan tanah Melayu, disebabkan keinginan penduduk tanah Melayu untuk memerdekakan tanah Melayu, penduduk tanah Melayu telah mempunyai kesedaran akan pentingnya pendidikan dalam melahirkan rakyat untuk memimpin negara. Penduduk tanah Melayu juga tidak mengharapkan untuk memimpin negara dengan bantuan pihak luar ataupun bantuan penjajah. Selain itu, penduduk tanah Melayu juga telah melakukan pelbagai kajian yang telah dijalankan untuk mengkaji sistem pendidikan yang ada pada ketika itu. Contohnya, laporan Bernays, laporan Fenwu, Ordinan Pelajaran 1952 dan laporan Razak 1956. Laporan-laporan tersebut telah bertujuan untuk mewujudkan satu corak sistem pendidikan yang sesuai untuk digunakan kepada penduduk tanah Melayu. Sebab ketiga ialah pelbagai usaha kerajaan untuk menarik minat penduduk tanah Melayu untuk bersekolah. Pada ketika itu, sambutan rakyat untuk bersekolah amatlah kurang merangsangkan. Hal ini kerana penduduk tanah Melayu mempunyai masalah kewangan dan lain-lain lagi. Jadi, kerajaan telah menggubal dasar pendemokrasian pendidikan pada tahun 1962 bertujuan untuk memberikan pendidikan secara percuma. Kemudian, pada tahun 1964, dasar tersebut telah diperluaskan lagi dengan memansuhkan sistem peperiksaan pemilihan untuk kemasukan ke sekolah menengah. Jadi, dengan dasar pendemokrasian pendidikan tersebut, ia telah meningkatkan bilangan rakyat tanah Melayu yang berpendidikan tinggi, dan dasar ini telah berjaya menarik minat penduduk tanah Melayu untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, sebabnya ialah sentiasa melakukan penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Contohnya seperti laporan Razak 1956 telah digubal dan ditambah baik dan telah mewujudkan Akta Pendidikan 1961 hasil kajian daripada Jawatan Kuasa Rahman Talib. Selain itu, telah berlaku pindaan ke atas Akta Pendidikan 1996, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 sekitar tahun 1991 sehingga 2000. Akhir sekali, kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia iaitu KPTM pada tahun 2004 untuk membangunkan sistem pendidikan Malaysia dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Di sini, berakhirlah sudah tentang pembentangan kami mengenai persoalan-persoalan yang telah dijawab tentang sistem pendidikan di Malaysia. Jadi sekian, terima kasih.